Tapi Imam Hanafi Maliki kata tak boleh. Kena tunggu sampai matahari terbit baru boleh kita melontar jamrah Aqabah. Dalam bab ini permulaan waktu tawaf ifadah pun sama juga. Jadi Imam Syafi'i mengatakan kalau awak sudah melontar jamrah Aqabah pada malam hari raya jam 1 pagi ke 2 pagi, kita pun berangkat pergi ke Mekah. Sampai Mekah, sampai depan Kaabah pukul 3 pagi. Tengok depan Kaabah geram. Kenapa geram ni? Tak ada orang. Allah, nak kucuk aja semua, nak tawaf, boleh berlari. Pasal apa? Orang semua tengah sibuk, masih lagi di Muzdalifah, masih lagi di Mina. Jadi kalau memang ada orang dapat peluang sampai ke Mekah sebelum subuh tuan-tuan, itu memang best time sekali kalau dia tawaf ifadah. Sekarang boleh tak dia tawaf? Ini belum subuh lagi. Bagi Imam Syafi'i dan Imam Hanbali boleh. Mengambil daripada hadis yang kalau kita masih ingat lagi, Saudah binti Zam'ah, beliau ini isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia keluar pada Muzdalifah selepas tengah malam, sampai di Mina dia melontar dan kemudian dia pergi ke Mekah belum subuh lagi dan dia sudah tawaf ifadah. Jadi harus, kalau ada orang perempuan yang bimbang takut datang uzurnya, dia pun cepat-cepatkan, lepas melontar terus dia pergi ke Mekah tawaf. Jadi dah selesai, dah orang kata dah tenteram dah hatinya, kerana kalau dah tak uzur nak tawaf tak boleh. Jadi problem pula. Jadi itulah dia tuan-tuan dalam mazhab Imam Syafi'i. Tetapi Imam Malik dan juga Imam Syafi'i, Imam Hanbali mengatakan bahawa masuknya melontar itu selepas tengah malam. Sama lah macam kita harus melontar jamrah Aqabah. Tapi Imam Malik dan juga Hanafi kata tak boleh, kena tunggu sampai terbit fajar. Kenapa nak kena tunggu sampai terbit fajar? Sebab sebelum fajar orang masih sah berrukuk. Jadi selagi ada rukun yang sebelumnya sah dan rukun yang berikutnya kena tunggu. Macam sekarang tuan-tuan, kita nak sembahyang Zuhur. Kita lepas sembahyang Zuhur, masuk waktu asar baru sembahyang asar. Selagi ada waktu Zuhur boleh tak sembahyang asar? Tak boleh. Belum Zuhur belum habis lagi. Macam mana nak sembahyang asar? Jadi Imam Hanafi kata selagi boleh orang wukuf Arafah kena tunggu. Wukuf Arafah habis sampai pukul berapa ni? Sampai masuk subuh. Dah habis subuh baru awak boleh tawaf. Itu kata pendapat Imam Hanafi. Tapi tak apalah, ini pun bagus juga, ada hikmah. Jadi orang-orang mazhab Syafi'i misal kata dia pun pergi tawaf sebelum subuh, dah tawaf. Dah habis orang tawaf, orang pun dah keluar, orang mazhab Hanafi pula masuk. Jadi macam shift lah. Taklah semua terus terjun satu masa. Ini pun ada hikmah juga. Tapi kalau mungkin zaman dulu memang nampak hikmahnya, tapi sekarang dah tak nampak. Kenapa? Pasal orang dah terlalu banyak tuan-tuan. Walaupun orang datang tawaf sebelum subuh pun, tapi tak habis-habis lagi. Saya pernah sekali bila saya datang ke Mekah tu pagi pukul 8 pagi. Saya ingat, wah ini kosong, tak ada orang, biasa. Kali pagi, Masya Allah, penuh orang. Nak tawaf kat bawah tu tak boleh nak berjalan. Pasal ni ada bumbung tuan dalam pusing. Wah, bumbung ni teruk. Pasal satu pusingan tu 1 kilometer, 7 pusingan 7 kilometer. Dalam kita tak tidur, badan letih. Wah, kena panas lagi. Itulah keadaan tuan-tuan, tak mudah tuan-tuan ya. Memang ibadah haji ini dia perlukan kekuatan, kesehatan. Kalau orang muda dia tak tahan, bagaimana lagi orang tua tuan-tuan ya. Baiklah, kita telah mengatakan daripada permulaan waktu tawaf ifadah. Bagaimana pula penghabisan waktu tawaf ifadah? Jadi alim-alim ulama sepakat mengatakan tidak ada waktu penghabisan sepanjang umur seseorang. Hanya selagi dia belum menaikkan tawaf ifadah, dia dianggap dalam ihram. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tak ada deadline dia, tak ada time yang penghabisan. Selagi dia hidup, selagi itu dia boleh tawaf ifadah. Habis kalau sekira ustaz dia balik haji lepas 10 tahun, lepas 10 tahun dia boleh pergi tawaf ifadah, boleh. Tapi ingat, kalau besok dia dah tahu dia nak meninggal, hari ni cepat-cepat dia naik kapal terbang pergi tawaf. Kalau tidak, haji dia tak selesai. Habis ustaz, manalah kita tahu nak meninggal besok? Kalau macam tu, kena cepat-cepat lah. Sebab kita pun tak tahu bila nak meninggal. Jangan kata, oh tak apa, aku
muda saya tak boleh. Tengok sekarang H1N1, orang muda pun meninggal please. Jangan kira tua. Sebab ni semua umur tuan-tuan Allah yang menentukan. Baiklah, selagi dia belum tawaf ifadah, dia belum lagi selesai haji. Kerana tawaf ifadah rukun. Rukun ni tak buat, haji tergantung ni. Ni bukan sunat, dia bukan wajib, dia rukun. Jadi lagi dia tak tahu ifadah, walaupun tadi dah kata tak ada deadline dia boleh balik walaupun belum tahu ifadah. Nanti bila dia senang dia datang lepas 2-3 tahun. Tapi selagi dia belum tahu ifadah, dia masih lagi dalam ihram. Ingat, dia masih lagi pantang larang tahlul yang kedua. Tahlul kedua tu kalau dia belum dapat, dia tak boleh campur suami isteri. Jadi kalau 2-3 tahun lah dia tunggu baru pergi Mekah, 2-3 tahun lah dia puasa, tengok bini tengok aja, tak boleh kacau-kacau pasal belum lagi habis tahlul. Bahaya tuan-tuan. Ustaz kalau macam tu cepat-cepat habiskanlah cepat-cepat. Walaupun hukum kata tak apa, boleh tangguh, tak adalah deadline, tapi apa nak tangguh, apa habiskan segera. Cuma di sini kalaulah sekira andai kata berlakulah seorang tu dia pun sampai balik Singapura, dia pun belum lagi tawaf. Orang dah tahu dia tak tawaf, orang tak tahu macam mana, dia pun bingung, dia pun pening, dia tak tawaf. Apa hukumnya? Habis takkan ustaz 2-3 tahun siap tengok alim lidi saja. Kalau macam ini kata alim ulama, dia boleh membayar dam. Dam ini untuk melepaskan dia dari pantang larang ihram. Jadi bila dia sembelih dam, dengan dia sembelih dam, dia pun bebas daripada pantang larang, bolehlah sama suami isteri. Macam tu. Dam ini namanya dam ihsar. Dam ini hanya disembelih di Mekah dan diberi makan orang fakir miskin Mekah. Alamak, nak mewakilkan Mekah macam mana? Tak susah. Tuan-tuan wakilkan kepada pihak kami, kami telefon kepada wakil kami di Mekah, dia orang melaksanakannya, selesailah dia. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi kalau dia pergi ke Mekah, dia tak boleh terus nak buat umrah. Saya nak pergi umrah lah, ikut package umrah. Dia pun pakai ihram umrah. Tak boleh. Awak punya haji pun habis, masih tergantung lagi haji ni. Awak pergi Mekah, terus pergi depan Kaabah, terus buat tawaf ifadah. Dah selesai tawaf ifadah, barulah nak buat umrah sunat apa-apa, teruskan. Macam itulah caranya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau orang yang melambatkan tawaf ifadahnya. Tapi orang yang lambat-lambatkan ni tak ada kena denda ke? Di sinilah hukum melambatkan tawaf ifadah. Ada denda pada sebagian ahli ulama. Imam Abu Hanifah memberi syarat wajib dam jika dilambatkan sampai selesai hari-hari tasyrik. Kalau dah masuk 14 Zulhijjah, kena bayar dam. Kalau belum, tawaf ifadah lagi. Imam Malik pula mengatakan wajib dam kalau sampai selesai bulan Zulhijjah. Jadi 1 bulan Zulhijjah dia bagi time. Tak buat juga, dah masuk Muharram, kena bayar dam. Jadi jangan lama-lamakan tawaf ifadah. Tapi dalam mazhab Syafi'i, makruh dilamakan tawaf ifadah dari hari nahar, hari raya. Dan bertambah-tambah makruh jika dilewatkan sampai habis hari-hari tasyrik. Namun tidak ada apa-apa dam dikenakan, tak ada dam. Ini jika dilewatkan itu tanpa uzur. Jika ada uzur, sakit ke, bimbang ke, mudaratan ke, orang perempuan yang ada uzur haidnya ke, atau dia takut nanti dia kena pijak, dia kena sepit dengan orang ramai, maka tidaklah makruh